why we are writing. Sebenarnya kalau boleh dekat chat tu tulis why we are writing sebenarnya. Everyone tulis kenapa kita menulis. Jadi kita kena tahu kenapa kita menulis. So basically kalau ni saya ada guru-guru saya dalam penulisan. Saya bagi tahu kat sini guru-guru saya mungkin Prof Azwandi, Prof Kamaruzaman Jusoh, beberapa profesor lah adalah mereka tu adalah guru saya dalam menulis dan motivasi saya dalam menulis. Yang pertamanya kadang-kadang requirement for graduation. Siapa-siapa yang belajar master belajar PhD, ada certain universiti memang tulis requirement katalah 2 journal, 1 conference. Yang tu tujuan kita writing salah satunya. Yang kedua requirement for promotion, I'm sure most of us is the second one lah. Orang kata untuk from beginning, itu salah satu sebenarnya dia punya motivasi untuk memastikan kita menulis. Kalau tak ada tujuan, dia tak akan jadi, dia tak akan nulisnya. But it's not wrong. Dia tak salah. This is the requirement, the why we are writing lah, saya kumpulkan. Requirement for promotion. Ada certain university to get reward award. Certain university kalau UTM, kalau kita publish contohnya dekat certain journal, so they get reward, ataupun dekat journal Scopus they get reward, but I don't know nowadays they still get reward or not. But before this, most of them who publish at the international Scopus, they get reward, or Q1 or whatever, they get reward. And the third is to be recognised. Sometimes dia nak buat penulisan tu sebab nak recognize bahawa dia adalah expertise in that area. Dan yang kelima tu disseminate knowledge. Jadi untuk kita nak war-warkan ilmu baru yang kita ada, kita nak ni. Dan yang terakhir adalah mungkin personal satisfaction and development. Kita boleh belajar lah, tapi saya suka dan saya sebenarnya suka kalau tuan-puan punya satu kita kata niat yang kelima tu disseminate knowledge untuk kita kembangkan knowledge yang kita ada kepada orang ramai. Bila kita buat yang ini, to disseminate knowledge ni, kita akan dapat all this one. Semua kita. So to tell others, it's actually kita menulis adalah untuk beritahu orang lain apa yang kita tahu. Orang lain tak tahu. So this is the new knowledge. This is the new innovation that we have. We made to tell others. This is the new. Kalau kita tak nulis, orang lain buat, kita kata orang lain ciplak kita, but they don't know that we already done that innovation. So that is why we need to writing. We need to write sebab kita nak disseminate knowledge tadi itulah. Okey, sebelum tadi kita dah masuk kenapa kita menulis. Kemudian kita nak tahu kenapa kita publish. Kenapa saya masukkan sini? Okay, di mana kita nak publish? So that is the level of difficulty where to publish. So pertama adalah book chapter. Book chapter tuan-puan tahu tak apa di book chapter? Sebenarnya ada siapa-siapa tahu apa di book chapter? Satu chapter dalam buku. Yes, satu chapter dalam buku. Sometimes it is under international publisher or kita kata local publisher. Tapi kadang-kadang kalau di politeknik tu kadang-kadang kita ada juga buat book chapter. Contohnya kita akan ada buat book digest, ada tak? Kita ada buat which is hasil daripada penulisan pensyarah-pensyarah tersebut kita bukukan, kita dapatkan ISBN and then kita simpan dalam bookshelf. Biasa? Biasa. So kat situ ada disseminate knowledge tak? Ada tak ada, maksudnya kita bagi knowledge kat orang lain tak? Tiada. Jadi only for those who have that book. Betul?
Betul. And that is what only who have that book. Ada kelemahannya lah. Tapi ada kaedah macam mana that digest kita boleh bagi tahu orang lain juga bahawa kita dah publish that article. Kita boleh letak dalam kita punya research kit. Tuan-puan ada research kit? Ada kan? Not very Research kit kita boleh share. Itu share pentingnya sebab tu paper, saya ada orang akan follow lah. yes. Information dekat situ. Jadi publication kita yang dalam bookshelf tu saja kita boleh masukkan dalam kita punya research gate so that anyone can see, then that article can be cited. Kalau saya tak bagi tahu cited, tuan-puan tahu ya? Apa dia? Cited? Tahu. Tahu tu saya kata semua dah pandai dah. So kita kemudian lepas book chapter conference nanti saya ada masuk semua tu. Lepas tu non-index journal dan index journal. Nanti saya nak tanya juga tuan-puan ni semua pandai non-index dan semua dah. So kita tengok book chapter. So contoh book chapter penerbit UTM. Ataupun kita tak ada penerbit tau. Kalau kita buat kita punya digest, kita is under library, betul? Library kita tak ada kita punya publisher under PISA. Saya tak tahu PISA ada publisher dia ke? Tahu saya Politeknik tak ada. Ada? Tak ada ya? Kita selalu under library kita je lah. Kita punya under library. So ini local publisher. Kalau international publisher kita boleh tengok. Saya cuba tengok ya. Intact ataupun Wasias ni. Ini adalah contoh book chapter yang international lah, kita boleh masuk. So ni Intact Open, dia ada dia punya book subject area. So kita ada chemistry dan sebagainya lah. So boleh tengok kat situ. Psychology, social science, view all books. Ni contoh tadilah book chapter tadi tu. Okay. Sorry. Kemudian adalah pelbagai lagi. So conference ni dia ada dua tadi saya tulis. Conference ada non-index proceeding and index proceeding. Apa dia non-index proceeding? Apa beza index? Apa dia index? Kalau dalam bahasa Melayu berwasit, tak silap saya. Kalau bahasa Melayu kita panggil berwasit. Ada siapa-siapa boleh cuba? Sekejap ya, saya tengok nak tengok chat ni. Oh, tadi saya tengok ni. Apa yang tuan-puan tahu index? Petunjuk. Petunjuk, okey satu. Okey tak apa, kita two way lah. Kadang-kadang one way pun satgi semua setuju, semua dah tak ada dah. Didaftarkan dalam search browser, betul. Didaftarkan dalam search browser. That is correct answer lah. Memang didaftarkan dalam search browser. But what is the search browser tu? So, biasanya kalau kita tengok dalam politeknik kita, ada certain journal je, baru beberapa journal JPPKK dia diindeks oleh My Journal. Tapi kalau kita yang buat sendiri selalunya kebanyakannya tidak lagi diindeks oleh mana-mana. So kita tengok what is the index tadi tu. Okay. Contoh yang ni non-index politeknik punya Persidangan Pendidikan dan Inovasi CITVET. CITVET is non-index oleh mana-mana. So kalau kita search sekarang ni kebanyakan start 2018 kalau CITVET politeknik punya kita dah masuk dalam, kita dah buat hari tu saya one of the AJK kita dah buat e-proceeding. So mungkin kalau kita cari adalah e-proceeding tu, tapi kita tak ada dapat paper kita, katalah tajuk paper kita adalah kita type tajuk paper kita tak jumpa di mana-mana. Dalam search browser tu kita tak jumpa di mana-mana. Tak ada mana-mana. So that is the one way, benda-benda yang non-index proceeding ni, it is good untuk kita masukkan paper kita dalam research kit tadi.
So that when kita search, oh ada kat ResearchGate. Dan ResearchGate, dan kelebihan ResearchGate ni mungkin saya nanti boleh tunjuk sikit adalah kalau paper kita tu ada ISSN, kita masukkan dalam ResearchGate, dia ada DOI. Tuan-puan pernah dengar DOI? Pernah. Pernah ya? What is DOI? Tak pernah. DOI adalah Digital Object Identifier. So each paper will have one DOI. Kalau kita masuk dalam kita punya ResearchGate. Jadi itu adalah kelebihan lah kita masukkan buku apa, kita punya publication yang semua dalam bookshelf tu semua kita boleh masukkan ResearchGate, orang boleh tengok. Sama juga katalah inovasi daripada FYP tu kita masukkan dalam ResearchGate. Kita sebab kita nak kata kita dulu yang buat. Kita dulu yang buat, orang lain lambat sikit kan. Kita nak bagi tahu, oh kita dah buat. Macam saya, contohlah saya nak bagi tahu, you have katalah you have a brilliant idea to do one innovation, but you tak buat apa-apa lagi, but the idea is there, you dah ada, you dah boleh, contohnya you dah boleh ada dah boleh design abstract dah sebab semua dah ada dalam kepala. So you can tulis dalam ResearchGate. So orang boleh tengok, oh dia ni dah tulis dah hari tu, bulan 2 dia dah tulis dah, ni kita baru nak buat. So maksudnya benda kita tu kita dah tulis siap-siap apa kita buat. Itu yang saya buat. Sebelum saya apply grant, saya dah tulis dah apa yang saya nak buat. Jadi orang lain tak boleh lah nak ciplak. That is one way lah. Saya itulah saya kata saya sharing sekali lah. Bukan maksud hari ni kita ni bersama-sama, hari ini adalah saya sharing apa yang saya lakukan lah. So confront with index proceeding, so kita contohnya kita ada IEEE ya, saya boleh buka juga lah. Ini biasa kalau orang engineering, mechanical, electrical, tapi saya tahu kat sini pelbagai background IEEE lah dia punya kita kata yang agak high impact lah. Kalau yang high impact lagi IEEE transaction. Kemudian kita ada WASET, kemudian kita ada AIP proceeding. Tak boleh. Proceeding tak apalah. So kita ada WASIAS, kita tengok nanti jap. Index kat mana? Nanti kita nak tengok index kat mana tu. Index ada tak ada tulis? Index saya tak nampak. Boleh tak? Ada nampak tak? Tak nampak ya? Sekejap Sorry, sekejap. Tak nampak. Sekejap ya. Saya tak boleh tengok sini. Desktop. Okey, ini tadi adalah IEEE tadi. Tadi kalau saya tengok, saya tutup sini. Saya buka, saya tutup sini, saya buka saya punya ni. So katalah saya pergi WASIAS. Kita boleh tengok kadang-kadang ada setengah tu memang dia tulis index in mana. Mana saya tak nampak kat sini. Sekejap. Ni index kita tengok ya. Sorry, dah lari dah. Kita tengok back. Ni ada index Google Scholar. Kita tengok index in particle, digital particle. Nanti kita tengok lagi yang lain. Maksudnya dekat Scopus ni, kalau IEEE ni ada masuk dalam Scopus. Kalau kita tengok Scopus, so kita ada one of the IEEE tu ada masuk dalam Scopus. Yang ni masuk dalam Scopus ISI. Kita tengok nanti dulu, nanti saya terang. Okay, journal. Tadi conference, ada non-index proceeding, ada index proceeding. Yang ini journal. Journal pun ada sama, non-index journal, journal yang biasa-biasa, dia tak index mana-mana, dan index journal. So biasanya kalau ni kita tengok Scopus index journal. Kenapa Scopus ni terkenal sebenarnya? Ada idea kenapa semua nak tengok Scopus? Kalau Politeknik, alhamdulillah kita tak tengok Scopus. Alhamdulillah ke apa tak tahulah. Tapi kalau kenapa kita nak tengok Scopus? Kalau kita tengok universiti, nak tengok Scopus. Kalau sebenarnya kalau tuan-puan dia nak tengok
kita punya profile, even dia tengok Scopus juga, berapa indeks kita kat Scopus, H index kita. Kenapa Scopus? Saya terang juga, kadang-kadang ada setengah ni nanti ada yang nak sambung belajar. Saya share dulu sebelum kita masuk ni. Kenapa Scopus? Ada dengar saya tak? Dengar. Ada. Kenapa Scopus agaknya tuan-puan? Saya cerita sikit lah kenapa Scopus. Kalau kenapa Scopus? Kalau public ada impact. Ada impact kat mana tu? Bagus. Prestigious. Okay, good. Ada impact. Betul, ada impact ni kenapa? Sebab kalau kita nak tengok ranking universiti, saya cerita pasal universiti dulu lah, kita politeknik tak masuk dalam tu. Kita nak tengok ranking universiti, one of them, salah satunya kadang-kadang dia ada tengok berapa bilangan publication untuk staff mereka yang di Scopus. Daripada situ dia orang boleh tengok berapa H index ataupun I index di Scopus. Itu salah satunya kita nak sebab tu Scopus. Dalam Scopus kalau kita tengok tadi lagi, dalam Scopus dia ada subset besar. Dalam subset kecil tu ada Web of Science. Kalau set ini just info je, tak perlu kita nak kita bukan nak buat Scopus kan. Tapi kalau nak buat Scopus, it is good. So dalam besar, maksudnya subset besar, ada subset kecil Web of Science. Kat sinilah yang kita tengok Q1, Q2, Q3, JCR, Journal Impact Factor. Semua tu dalam Web of Science sini ni. Yang tu mungkin kita tak pergi hari ni lah. So ni index and non-index. Index of a journal is considered a reflection of quality. So that's mean bagi sekarang kalau kita kata paper kita tu di index, so maksudnya is agak tinggilah kualitinya. Okey, contoh indeks Contoh kalau saya dah bagi kat sini contoh. Katalah Asian Journal of Industrial Engineering. Dia dah tulis dah indeks in mana. Ni Google Scholar, at least Google Scholar. Tetapi kalau kita tuan-puan hantar conference, sometimes jangan tertipu ya. Jangan tertipu sebab kadang-kadang ada setengah conference tu dia kata selected paper will be indexed in Scopus. That means that bukan semua paper dalam conference tu akan diindex, selected paper saja. Kadang kita dah excited dah, kita dah bayar mahal sebab, tapi dia tulis tu di bawah kecil, dia kata selected paper will be indexed. Jadi bukan semua. Jadi bagus kalau nak cari conference yang Scopus ni, make sure that dia kata all accepted paper will be published dalam Scopus. Macam itulah. So kita tengok lagi. Journal Index Service. So kita tengok, nampak? Tak nampak? Sorry ya. So kita tengok lagi kalau Journal Index Service, kita tengok coverage. So paling besar adalah Google Scholar. I'm sure tuan-puan memang tahu Google Scholar lah. This is the only Google yang sekolah. Google lain Google Map, lain Google apa lagi. Yang ni Google Scholar is the only Google yang sekolah lah. So kemudian kita ada DOAJ. Ini coverage, dari segi coverage dia besar. Paling besar adalah Google Scholar. So macam-macam paper ada Google Scholar. Sebab tu it's better kalau kita nak ajar FYP kita pun cuba guna Google Scholar. Tapi sometimes kita kata Google Scholar ni ada yang boleh open, katalah ada free access. But sometimes ada not free access. So esok saya punya facilitator Cik Zuhisha akan ajar macam mana kita nak crack. Saya tak tahu lah nak crack atau nak apa. Macam mana kita nak buka benda yang tak open access, kita boleh buka. For the sake of, maksudnya kita cuba buka sebab untuk tujuan pembelajaran. Tujuan kita adalah kita nak buat paper untuk tujuan pembelajaran. Jadi contoh paper dalam IEEE. IEEE ni orang kena ada subscribe. Kalau institusi subscribe baru kita boleh buka. Kalau tak kita rasa best paper ni bagus sebab kita tak boleh buka. So how? Saya rasa tuan-puan pun tahu kan? Tuan-puan tahu macam mana nak buka? Tak. Tak tahu? Tak tahu yang secara tu tak tahulah, illegal.
illegal lah. Yang Kita akan belajar lah tapi tak tahulah boleh record. Tapi benda ni semua orang dah guna. Benda ni scholar semua dah dia guna. ada cara dia sebab Ah. tujuannya untuk share kita nak dapatkan ilmu tu, Ya. tapi subscribe tu universiti je selalu, poli Ya, tak ada. university subscribe. But yang ni saya ajar student saya juga untuk buat FYP. Sebab kadang-kadang tujuan kita bukan untuk tujuan komersial. Tujuan kita untuk ilmu, untuk pencambahan ilmu kita. Dan benda tu pun worldwide. Kalau kita tengok dekat DST Doctorate Support Group, mereka pun guna juga. So esok Cik Zuhishan akan ajar macam mana kita nak buka artikel yang kita tak subscribe, Politeknik tak subscribe. Of course Politeknik tak ada subscribe mana-mana pun. Tapi kita boleh buka easily lah. Sangat mudah. So tuan-puan pernah dengar DOAJ? DOAJ ni adalah Direct Open Access Journal. Direct Open Access Journal, DOAJ. Kemudian coverage tu pergi pada Scopus. Nanti saya akan tunjuk juga macam mana nak buka Scopus. Even we don't have Scopus, kita tak ada Scopus, kita punya institusi tak support, tak subscribe Scopus, tapi kita boleh cari authorship. Paper tak boleh buka, tapi kita boleh cari authorship. Katalah kita nak cari satu author, so kita still boleh buka dalam Scopus. Dan last sekali Web of Science ISI. Yang ISI ni memang high impact lah. Kalau kita tengok quality daripada low kepada high. ISI ni memang kalau saya tak boleh buka. Bukan semua universiti ada boleh buka Web of Science ni kalau tengok. Kalau dulu UKM, RU boleh buka. RU boleh buka. Even UTM pun dulu saya belajar di UTM, dia tak boleh buka Web of Science. Saya guna akaun UKM untuk buka Web of Science ni. So ini adalah contoh Google Scholar. Tuan-puan boleh, ni contohlah saya bagi contoh saya. Kalau saya bagi contoh orang lain, saya kira orang lain marah. Jadi saya bagi contoh saya lah. So boleh buka Google Scholar dekat ni lah, boleh buka dekat authorship. Okay. Okay. Kemudian ni contoh DOAJ, Direct Open Access Journal. So kita boleh tengok kat sini. Okay. Ini open access. Mana-mana jurnal dekat sini open access. Tak perlu subscribe yang ada kat DOAJ ni. So tuan-puan boleh katalah bidang apa, kita cari bidang apa. Dr. Nomalah nak tulis apa? Saya tengok tadi tu apa? Saya tulis dulu lah. Search journal. Saya cari artikel. So kita try water level, ada tak paper. So dah ada. All this dalam DOAJ adalah open access. Okay, ni boleh buka dah lah terus. Ni ada DOI, perasan tak? So sekarang tuan-puan aware dah. What is DOI? Digital Object Identifier. So each one paper ada macam kalau kita panggil yang ini lebih kurang macam surat beranak lah. Surat beranak gitu. Surat beranak paper-paper tersebut. So kat sini kita boleh access all this is full access lah. Jadi boleh cari kat sini. Boleh ajarkan student juga, student FYP macam mana nak cari paper lah. Tujuan apa? Kenapa saya ajar semua-semua ni? Sebab target tuan-puan tadi, saya nak buat paper je pun. Kan? Saya nak buat paper. Tak sabar nak buat paper. Kenapa kena tahu semua ni? But sometimes I'm as a reviewer. Saya sebagai reviewer kadang-kadang yang kita kata reviewer politeknik kan. But sometimes have one paper that is so good. Sangat bagus. Bukan tak boleh nak publish dekat conference politeknik, but saya rasa satu kerugian untuk orang tersebut lah. Sebab dia boleh publish, saya kata dia boleh publish dekat IEEE ni. Rasa nak komen macam tu tapi tak boleh lah sebagai etik saya tak boleh komen lah. Saya komen all good lah. Saya tak adalah komen ini should be submit dekat this paper is too good, boleh submit dekat jurnal lain. Tapi sometimes kita kena tahu kat mana quality paper kita nak dihantar supaya apa? Tadi kita nak orang lain boleh nampak sebar luas. Ramai lagi orang boleh nampak kita punya publication tu. Itu tujuannya. Kita letak paper kita tu tempat yang selayaknya. Yang kedua, kenapa saya nak ajar DOAJ, Google Scholar? Guru saya pernah cakap apa? Kita hanya boleh menulis bila kita banyak membaca. Kalau kita tak membaca, kita tak akan boleh menulis. Itu syarat dia. Macam mana nak menulis? Syaratnya boleh baca. Kena membaca. Macam mana nak membaca itulah kita cari kat DOAJ, kita cari kat Google Scholar dan sebagainya lah.
Jadi ni adalah kadang-kadang kita tak nak cari artikel pun tak jumpa, nak cari tak boleh buka. So this kursus ni kita akan kita cuba ajar lah, kita boleh rungkai permasalahan tuan-puan yang mana tak boleh buka, kita cari yang free access, yang mana tak boleh buka juga, kita bagi link yang boleh crack dan sebagainya lah. So ni adalah contoh di Scopus. Kalau Scopus ni kita tak subscribe tak boleh buka. Kita boleh buka nampak ajalah ni www.scopus.com. Need to connect with university server. So recently pun kita kena berada di university, certain university yang teaching university kadang-kadang dia tak bagi pun proxy. Maksudnya proxy pun tak boleh cover Scopus. Jadi kita kena berada di university. Itu susahnya kita lah jadinya. Okay, sorry. So saya tunjukkan sikit macam mana kita nak find author in Scopus. Boleh connect tak? Okay, kalau tak boleh saya ni dulu. Saya stop dulu. Saya buka saya share. Sorry sekejap, saya nak buka satu klip. Okey. Sekejap ya, macam mana nak buka ni? Okey, saya kena buka klip sini. Saya bagi klip ni juga dalam nota ya. Macam mana? Boleh nampak ke tuan-puan? Oh, sekejap ya. Ini memang tak ada sound. Okey, kalau kita nak tengok ya puan-puan, ini memang tak ada sound. Boleh nampak ya? Ini memang tak ada sound saya buat. So kita boleh type Scopus, cari yang tu. Kemudian kita pergi pada Scopus tu, kita ada search author profile. Ni untuk search author saja. Let's say kita interested dengan seorang author ni sebab paper dia, kita nampak paper dia tu banyak buat macam kita bersama dengan research interest kita. So kita nak tengok berapa paper yang dia dah buat ni. Dah banyak dah ni, kita nak tengok. Mungkin banyak lagi paper yang kita boleh cite dia punya works. Jadi kita boleh tengok kat Scopus. Ni kita boleh buka easily. So this is dia punya muka surat kalau kita tengok depan untuk Scopus tadi. So dia ada author last name dan author first name. So kita boleh masuk, saya masukkan nama saya lah sebab nak masukkan nama orang tak tahu siapa lagi kan. Saya masukkan nama saya dulu. Saya bagi contoh yang saya lah, mudah sikit saya nak tengok. Okay. Kemudian kita search kat situ. So kita boleh tengok kat situ berapa. So dokumen kat situ ada 15. Kita nampak ada 15 dalam Scopus. So kita boleh tengok view last title dan kita boleh tengok H index adalah 5 kat situ. So kita klik pada nama author tersebut. So kita boleh tengok berapa kat situ juga ada ORCID kat situ. Kalau setiap individu dalam Scopus, kalau kita dah pernah register dalam Scopus, kita ada ORCID ID yang tadi ni, ORCID ID. Kemudian kita boleh tengok total citation kita, total document by author dan index kita. Semua tu kita boleh tengok. Kadang-kadang ada saya pernah bagi macam ni, khusus macam ni, lepas tu dia check nama dia, dia kata ada seronok. Sebenarnya dia dah pernah ni pun, dah pernah tulis paper dia tersebut di conference dan conference tersebut masukkan dalam Scopus. Dia tak tahu. Dia tengok-tengok, dah ada 3 paper dah tu. So that's good lah. Tuan-puan boleh check jugalah sendiri. So kat sini dia tunjukkan semua title, author, year dan source dan bilangan yang telah di-cite lah kat sini. Cumanya kat sini kita tak boleh buka. Kita tak boleh buka paper tersebut. Okay, kita tak boleh buka lah. So kita just boleh view sahaja. Itulah. Okay. Okey, kalau kita tengok begini lagi. Mana tadi saya dah sampai mana? Okey, setakat ni okey ke tuan-puan? Okey. Ada yang dah setuju dah?
Ada dulu, sebab tu saya suka kalau lebih pada apa fizikal nampak kan, nampak sebab apa two way tu nampak lagi. Sebenarnya yang ini first time saya pun rasa macam belum biasa. UTM ada website outsign, betul ni apa Encik Abdul Qayyum kata UTM ada web outsign. Kebanyakan RU ada. RU ada, betul, RU Research University ada. Tapi kalau teaching university kebanyakannya tak ada lah, tak ada subscribe, betul tu, memang tak ada subscribe. Okey, yang lain kata okey, ada beberapa, Puan Masyita, Encik Wan Hasbullah. Okey, yang lain harap-harap okey ya. Kalau tak tahu tanya. Ataupun kalau ada pendapat sendiri boleh tanya, tak ada masalah. Okey. Stop tadi. Okey, yang ini contoh dalam Scopus tadi dah masuk dalam video. So, Simago Journal Country Rank. Okey, ini salah satu rank journal, ataupun kita nak cari kadang-kadang saya bagi tahu juga kadang-kadang ada banyak kes juga penipuan, especially international journal. Dia kata international journal ataupun conference international yang bukan betul-betul ni, contohnya daripada India. India banyak, daripada negara India banyak benda tu dia panggil term dia, saya tak ingat lah term dia tu. Maksudnya dia berlaku penipuan. Ada yang kata, contohnya dia kata will be in this journal index in Scopus. Tapi sebenarnya bila kita check tahun 2013, recently tahun 2020 dah tak ada dah dalam Scopus. So how is actually kita nak detect, nak tahu macam tu. So kita boleh pergi SJR. Saya tengok sekejap boleh SJR boleh sambung tak ni? Sekejap ya. Sorry. SJR. Yang ni macam tak ada link dia. Tak ada. So saya escape dulu. So kita boleh buka SJR. Saya buka. Nampak ya puan-puan? Saya buka internet, nampak? So, Scientific Journal Ranking. So kat sini boleh tunjuk ranking, tapi ini bukanlah ranking Journal Citation Report, ranking Web of Science. Ini ranking untuk JCR, ranking dia sendiri. So kat sini sangat bagus. So kita boleh cari, this one is very good, tuan-puan boleh cari journal pun boleh. So kita tengok, katalah kita nak cari subject area, kategori siapa, country, katalah kita nak tengok Malaysia. So kita nak tahu apa jurnal yang Malaysia ni pada 2009 yang ada dalam Scopus. Yang ini akan list down yang ini ada dalam Scopus. So yang ini adalah contoh-contoh jurnal di Malaysia yang index in Scopus. Itu salah satu, kita cari by country. Tetapi katalah kita nak cari jurnal. Jurnal tu dia kata jurnal dia ni index in Scopus. So kita nak tahu betul ke index in Scopus. So kita cari katalah jurnal, nama jurnal dia kalau kita tengok kat sini search boleh cari sama ada ISSN number ataupun journal title. So saya just cuba je JOU Journal of Power Electronic. So kita cari, sebab katalah Journal Power Electronic tu kata dia index in Scopus. So kita tengok ada ni Journal of Power Electronic. So bila dia ada di sini bermaksud dia adalah di index dalam Scopus. So engineering Korean publisher dia kita tengok coverage dari 2008 dia di index di Scopus sehingga 2020. So it's still ada lah. Kadang-kadang ada setengah tu yang tak ada dah di indeks. Itu salah satu cara lah kita nak tahu dia. Ini untuk indeks Scopus sahaja dulu. Sebab kadang-kadang ada setengah yang dah tahu, ada setengah yang belum tahu lagi macam mana kita nak make sure yang journal tersebut is indexed in Scopus. Okay. So ini contoh ISI journal tadi itulah. Ni tak boleh dibuka, ni dulu saya buka guna account lain tapi saya tak tunjukkan lah ni.
So where to publish tuan-puan? Where to publish? Sebenarnya kat mana kita nak publish? Tapi Politeknik sekarang alhamdulillah kalau kita tengok tiap-tiap hari ada email untuk sorry saya kat ni. Tiap-tiap hari ada email untuk apa kita hantar paper kan? Masing-masing nak cari masing-masing conference nak cari penulis untuk paper tu. So kalau yang tu tak ada masalah lah, di Politeknik tiap-tiap hari ada iklan. Tapi sebenarnya kalau kita nak cari lebih meluas lagi, where to publish, tuan-puan selalu cari di mana? Kat mana tuan-puan boleh selalu ni cari? Kat mana dekat publish? Katalah kita nak cari conference tahun 2020 bulan Oktober conference di Bali. Contoh nak pergi Bali, tak tahu boleh lagi ke tak pergi Bali kali ni. Macam mana tuan-puan cari? Saya tak tanya ni. Yes. Semua dah boleh lah. Okay, Dr. Nomuala kata conference alerts. Okay, betul. Kita boleh cari daripada conference alert lah. Search kat internet aja. Boleh juga tapi dan Cik Hainul boleh juga tapi kita tak ada guidance. Let's say kita nak ada guidance. Let's say kita nak bulan 9, bulan Oktober 2020. Kita nak spesifik. Kita nak sambil conference tu sambil jalan-jalan. Saya tak tahulah sekarang ada lagi tak, boleh lagi tak conference jalan-jalan. Katalah bulan Oktober kita nak pergi conference di Bali, sambil conference sambil boleh bawa family. So kita spesifik, kita dah boleh tahu dah kat mana. Search kat internet boleh juga. Jadi salah satunya kita boleh juga, kalau kat sini kita pergi conference, all conference alerts. So saya cuba link dia. Okay, ada pun. Conference City, let's say kita nak Bali kan? Dah Bali. Ini contoh je lah. Conference in Bali, so nak mana satu? Katalah kat sini kita tengok Jun. Kita tak nak Jun tak boleh lagi, ada COVID lagi. Kita pun tak tahu bila ni selesai. So kita tengok kat sini ada bulan. So bidang apa pun kita boleh cari by bidang. Let's say kita nak bulan Oktober 2020. So dah ada dah. International Academic Conference Economic Business Management and Social Science. Let's say kita masuk. Kita tengok ada tak di index kat mana-mana. Okay, banking, finance, business, kita tengok apa yang ada. Calendar. Saya tak pasti ada index tak. So kita tengok index, tak ada tulis index lagi, saya tak nampak mata saya lagi. Mungkin dia tak di index mana-mana lah. Selalunya kalau dia ada index, dia tulis index in mana kat sini. Mungkin dia tak index mana-mana lah. Okey, itu salah satu contoh lah. Kita nak ambil daripada tadi tu conference alerts tadi tu. Okey, lagi satu kita boleh yang tadi all conference alert. Kita boleh tengok dia conference alerts kat sini. Let's say kita nak tengok kat KL. Okey. Okey, kita boleh tengok by bidang juga. Katalah bidang kita business and economy. Okey. Mana tadi? Sorry. Boleh tak? Terus pergi mana ni tadi? Sorry, saya tak nampak. Conference by topic, engineering and technology. Oh, dia terus pergi sini. Ni tadi business and economy, dia suruh pergi sini. So katalah kita nak pergi pada electrical engineering, saya nak pergi pada biomedical engineering. Bidang, ni kita tengok bidang. Kemudian dah ada list of conference seluruh Malaysia lah. So kita dah tengok, katalah kita nak tengok ni Jun, dah ada dah kat KL. Let's say kita nak pergi luar negara, kita dah tengok dah, boleh tengok kat sini lah. So it make it easier sebab orang dah buat dah untuk kita dan kita tinggal cari sahaja. Dan kita boleh subscribe untuk alert kita lah. Katalah kita nak ada bidang kita adalah bidang management. So kita kata kalau ada conference bidang management, kita nak dia alert kita. So dia akan email kita. Salah satunya adalah IDAS Info. IDAS Info ni adalah untuk IEEE saja. Sebab IEEE dia ada sistem dia sendiri. Tapi kena login lah. Cuma login ni minta maaf lah yang tu susah sikit sebab dia tak recognize 1GOV sebagai satu email yang
yang apa kita kata, yang secure. So dia memang takkan. So saya masih lagi, kalau ikutkan tadi tu, saya masih lagi menggunakan email student saya dulu. So kat sini semua IEEE conference. So kita boleh tengok kita yang nak yang mana. This is good idea. Untuk carilah IEEE. Saya cerita sikit IDAS ni, since saya review of IEEE. So kita boleh tengok all saya punya contoh, saya pernah review di IEEE. All the conference currently tak ada. So dia akan tunjukkan data paper-paper yang saya review lah. Mungkin ada tuan puan yang dah biasa juga. Ni contoh yang paper yang saya review, confirm ni semua. Tapi sekarang ni agak sibuk dah. Saya start dengan 2011 dulu, since saya student tu. Okay, ni adalah contoh-contoh tadi tu, where to publish tadi tu lah. Where to publish, macam mana kita nak dapat. So why not write? Kenapa kita tidak menulis? Biasanya tak ada masa. Sama, saya pun tak ada masa juga. Tak ada masa, kena cari masa lah. Betul tuan-puan, tak ada masa. Masa kan? Sampai office pening dah semua benda nak kena buat. Kadang yang kedua, mungkin ada banyak lagi lah faktor-faktor yang tuan-puan boleh list down kan tadi nanti dekat chat. Unfamiliarity with the process, don't know where to begin. Yang ni kita boleh bantulah hari ni. Kita ada tapi kita tak tahu macam nak buat. Yang ketiga ni, bad experience, rejection and critics. Ini biasa. Ini biasa, especially kalau tuan-puan nak hantar yang high impact, kalau dia terus terima tu, saya tabik springan hebat lah. Tapi kalau kena rejection, kritik, it's a normal untuk berjaya, saya kata. It's a normal process untuk berjaya. Kalau kita semua bagus, maksudnya kita dah memang bagus lah. Tapi untuk berjaya kita ada, biasanya mesti kita ada rejection dan benda tu bukan mudah untuk berjaya. So macam mana daripada common barriers tu kita nak buat ni, so kita kena ada planning strategy. Kita ada planning. So kawan saya ingat lagi waktu buat PhD dulu, kawan saya lah, kita ada click of PhD. Dia kata buat paper ni macam nak bersalin. Yalah, susah kan nak bersalin lah, macam tu lah. It's not that easy macam buat curry puff lah. Bangun-bangun tidur, oh saya nak buat curry puff. Boleh jadi curry puff pagi ni sarapan kan. But buat paper ni kalau orang kata dia boleh buat dalam 2 hari, I'm sure it is actually dia dah prepare dah lama dah. Maksudnya dia dah ada data, dia dah ada apa dia nak buat planning dia. I'm sure kalau dalam 2 hari tu sebenarnya ada yang tulis memang dalam 2 hari. Tapi itu untuk write up saja. Tapi all the data, all the procedure sebenarnya dia dah have been go through dah. Dan kita kena tahu dia actually kalau kita ada planning, it's not that really complicated. It's not that really complicated. Kita kena tahu the strategy. So ada juga yang saya pernah buat kursus ni di PMM, ya memang hasil lah, boleh hasil. Tapi for the beginning maksudnya kita not expect high. Kita expect we buat satu paper yang boleh publish. Boleh publish, index ke non index ke tu lain cerita. Sebab kalau ini pertama kali dia bagus untuk masa penulisan pertama kali lah, macam mana nak belajar step by step tu, planning strategies. Tapi kalau tuan-puan yang memang dah biasa menulis, mungkin benda ni easy untuk tuan-puan. So everyone get rejected. It is common but persistent pace. Kalau kita istiqomah lah, orang Islam ni kata kita istiqomah, insyaAllah Allah bantulah. So do it, sama ada you nak do it next, nanti-nanti, esok ke later, but sometime later become never. So this is my advice lah. Okay. If you want to write, inilah. Work pun macam ni, home pun macam ni, play pun macam ni, sleep pun macam ni. This is correct, saya kata. This is correct. Kalau tuan-puan kata ni biasa, ini adalah biasa. Kalau saya, this is normal. Kalau tak nak, tak tahulah. Tapi bukanlah kita abaikan semua. Tapi thinking kita, fikiran kita memang ada benda nak menulis. Sebab biasanya, sebab tadi saya kata, guru saya kata kalau kita nak menulis, kita kena membaca. So kita memang kena membaca untuk menulis. Kalau kita tidak membaca, kita takkan boleh menulis. Itu tips saya, senang saja. Okay. Ni. Sebab tu tadi saya kata kita nak disseminate knowledge. If you have apple and I have apple and we exchange this apple, then you and I will still have one apple. Tapi kalau kita ada idea,
dan tuan puan ada idea, kita exchange the idea, then each of us will have 2 idea. That is good. So kita nak bagi tahu other people melalui penulisan kita. Setakat ini tuan puan okey? Dah ngantuk? Mungkin boleh share experience ke apa, belum ngantuk ya? Ada nak tanya saya baca ya? Sekarang conference aja yang boleh. Betul, kadang-kadang saya ada Dr. Normal ada sekarang online conference aja yang boleh, betul. Tapi ada kelebihan online conference ni juga sebenarnya. Tak adalah kita nak ketak sangat. Berbanding kita nak pergi audience kita tengok, ada kelebihan dan kelemahan masing-masing. Kalau online, kalau kita pergi tempat tu banyak experience. Lagi satu, mungkin kalau JPPK boleh concern ni, Hainul Akbar nak tanya, doktor nak tanya kalau paper termasuk dalam kategori open access, apakah paper tersebut dikategori sebagai non-index? Apa kelebihan? No. Kalau open access, bukan dia non-index. Tadi tu kalau kita tengok di DOAJ, maksudnya dia index in DOAJ. So dia termasuk mana-mana paper dari mana-mana jurnal yang open access, dia boleh terus masuk DOAJ. So it is actually index in DOAJ. Faham Cik Hainul? Boleh tak? Banyak lagi kalau kita tengok, banyak lagi paper yang open access. Tapi kalau kita nak tengok open access tu, DOAJ is one of the medium lah yang mudah kita nak cari. Tapi bukan dia non-index. It is index actually. Kalau non-index ni maksudnya kita cari kat mana-mana tak jumpa. Kalau tuan puan ada satu paper, cuba cari kat Google tak jumpa. It's not indexes and anywhere. Di index dekat Bushaf kita lah. Kalau macam kita buat penulisan dalam digest, katalah jabatan, ni pun ada Jabatan Kejuruteraan Awam buat satu digest tentang road safety. So kumpul, ada 20 author, kita buat pasal road safety and then kita register dekat SBN and then that's it. Tak ada, maksudnya tak ada disseminate of knowledge. Siapa yang ada buku tu dia ada knowledge, dan kalau kita ada buku pun selalunya kita tak baca kan. Kita tak baca orang lain punya, kita baca tu kita punya saja. So that is the way that kita nak masukkan tadi, sebab tu saya kata pergi pada research gate salah satunya. Dan kalau untuk FYP, saya suka student saya cari dalam akademia. Ada certain kita standard politeknik punya innovation FYP, bila kita cari dalam Google Scholar, kita nak cari similar atau previous study, dia tak ada dalam Google Scholar. Tetapi bila kita cari dalam akademia, tuan-puan biasa akademia, dia ada. Dia ada, tapi kita boleh expect that dekat akademia tu tak berapa paper tu tak berapa proper, but is there. Tak berapa proper maksudnya dia tak menurut IMRAT tadi kan, saya akan kata IMRAT tu saya akan masuk nanti. Dia tak proper mengikut IMRAT tadi, tapi is there lah, the innovation is there. Kita boleh cari dalam akademia. Okey, semua okey. Okey, ada Encik Rizman bin Hussein, penulisan mesti dalam English ke Malay, boleh tak? Saya tengok juga yang tuan-puan bagi kebanyakannya FYP kat sini buat bahasa Melayu ya? Tak tanya, memang FYP buat bahasa Melayu ya? Betul ke? Betul ke FYP Dr. Nomola ataupun ni Encik Rizman? Oh, FYP boleh dalam bahasa Melayu dan English, tak ada masalah. Boleh pilih bahasa Melayu atau BI. Okey, tak ada masalah. Tapi saya nampak yang daripada apa yang saya nanti saya saya nampak kebanyakannya yang bagi kepada saya ada a few saja yang bahasa Inggeris. Macam mana ya, kalau di Politeknik saya pegang projek for the whole Politeknik, PMM lah. Kebanyakan buat dalam BM sebab student kot agaknya masalah BI. Tapi sebenarnya saya bagi pendapat saya, kita boleh latih student kita untuk buat BI. Nanti saya tunjukkan salah satu contoh yang saya kata not so good but it's quite good untuk student diploma level menghasilkan report macam tu. Student saya perlu buat dalam BI. It's depend on lecturer lah. Saya kata SB lain.
Macam ni. Tadi back to the question, macam mana boleh ke tulis FYP tak ada masalah sebab berdasarkan politeknik masing-masing. Pilih BI atau BM, tapi dalam penulisan boleh ke dalam Malay? Setahu boleh ke Malay? Macam mana saya nak jawab? Kalau international tak ada Malay, saya cakap. Kalau international, of course tak ada bahasa Melayu. Kalau kita tengok mana-mana bila namanya international, bahasa Inggeris lah. Di Malaysia saya rasa ada satu saja jurnal yang indeks yang agak bagus yang terima bahasa Melayu. Saya lupa dari UM ke UKM. Mana Cik Zusyam? UKM tak silap saya. Ada satu jurnal lah. Satu jurnal terima dalam bahasa Inggeris. UKM betul. Thank you Cik Asnat. Dalam bahasa Melayu. Yang lain setahu saya lah, tu saya kata sharing experience, setahu saya kebanyakannya semua adalah dalam bahasa Inggeris. Tapi kalau macam ni, bila kita tulis dalam bahasa Inggeris, it is limitation for us. Contohnya macam kita nak publish overseas conference pun tak boleh. So bila kita nak target kita nak pergi conference international tak boleh. And then kita jadi limited. Kita pergi conference biasanya conference politeknik lah. So far saya tengok conference politeknik pun kebanyakan, saya boleh kata 90% ya, sebab saya review ICOT VAT, CIT VAT dan banyak lagi. 90% dah hantar dalam bahasa Inggeris. Okey, dah hantar dalam bahasa Inggeris. Jadi macam mana ya Dr. Nurmala kat sini nak buat bahasa Melayu di bahasa Inggeris kan ke, atau nak buat bahasa Melayu kekal bahasa Melayu? Ataupun Green Tech tu terima bahasa Melayu? Green Tech dia terima bahasa Melayu juga. Jadi mungkin tuan-puan ada maksudnya ada intention nak hantar ke mana, it depends on tuan-puan. Katalah kalau Green Tech pun boleh bahasa Melayu, so tuan-puan nak hantar bahasa Melayu, kita so tuan-puan proceed dengan penulisan bahasa Melayu. Cumanya terms yang saya gunakan, wording saya ada bagi a few buku teks dalam saya punya nota, semua tu dalam bahasa Inggeris. So macam mana kita nak tunjuk kontras, macam mana kita nak tunjuk, kalau introduction tu first intro, semua contoh tu dalam bahasa Inggeris. Sebab saya target adalah penulisan yang kalau kita hantar lokal pun boleh bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris lebih meluas lah. Okey, kebanyakan boleh pilih. Ada sebarang persoalan sebelum kita proceed? Ada lagi tadi siapa? Cik Zusyam ada bagi tahu tadi tambahan tentang, Cik Zusyam boleh aja bercakap kalau nak. Dia kata open access means free access for reader. So open access is free access for reader, but for author tak semestinya free. Kerana author tak semestinya free, dia nak publish tu biasanya berbayar lah untuk publish dalam jurnal tersebut. Maybe author must pay, but the reader can freely access. That's mean of open access lah. Lagi kelebihan kalau kita punya publish, kadang-kadang kita publish jurnal dia kata akan index Indoraj. Bila dia kata akan index Indoraj, kita nak publish tu kita bayar, katalah 1,500. Tetapi dia kata will be published Indoraj, that mean akan open access dan akan ramai lagi reader, dan chance untuk paper kita decide adalah lagi tinggi lah.